Assalamualaikum. So, ada yang komen dekat aku punya video yang aku buat. Aku tak ingat video ni aku buat dah lama dah. And then brother ni komen, gaji apa 5k 7k sebulan siap? Kerja apa yang boleh bagi gaji banyak macam ni kan? Mungkin pada orang lain banyak lah. Aku tak adalah cakap pada aku tak banyak, bukan aku tak bersyukur, tapi aku rasa aku boleh achieve lebih lagi. Jadi waktu tu aku bujang dengan gaji yang sedia ada. Aku rasa macam tak banyak benda pun yang aku boleh spend. So kerjanya adalah sebagai ni lah. Gaji apa 5k 7k sebulan. So aku tak pasti sama ada brother ni maksudkan gaji 5k hingga 7k ni kategori aku tak tahu yang dimaksudkan sama ada tinggi gila ke, rendah gila ke, ataupun pada brother ni agak mustahil lah untuk dapat gaji 5k hingga 7k. Aku tak tahu, tapi based on komen ni mungkin aku assume maksud dia macam pelik je zaman sekarang ni ada kerja yang boleh offer gaji 5k hingga 7k. Sebenarnya aku tak recall sangat lah. Aku tak keep track. Aku ni orang yang tidak keep track details tahun bila, dan aku main roughly je anggaran. Tapi aku tak risau, sebab kalau kata aku scammer pun ada kawan-kawan aku yang kenal aku, yang pernah kerja sama-sama, diorang pun tahulah background tu, dan orang lain yang related pun aku rasa diorang pun boleh share jugalah. So korang yang tengok ni, korang boleh komen sama ada korang rasa aku ni scam ke ataupun aku ni gebang ke. Okay, gaji aku yang paling tinggi aku pernah dapat, aku rasalah lebih kurang bersih selepas tolak PCB, selepas tolak APF, selepas tolak SOCSO, aku dapat lebih kurang bersih lebih kurang 7,500 roughly. Tu masa aku kerja dekat satu company construction, membina sebuah kilang, yang mana company ni majikan dia adalah Jepun lah. Itu masa aku bekerja dululah sebagai site safety supervisor construction, membina sebuah kilang. Tapi on average kerja aku gajinya basic adalah sekitar RM5,000 basic. Tutulah sebagai safety supervisor lah. So daripada gaji 1,200, aku projek kecil. Masa tu projek pertama aku dekat Negeri Sembilan, dekat Seremban. Tu projek pertama aku untuk membina kedai shop lot. So dalam masa sama tu aku dapat tak lama kemudian aku dapat tawaran untuk bekerja dengan projek yang lebih besar. So aku memang ambil lah dengan kenaikan gaji, projek yang lebih besar, banyak lagi aku boleh belajar. So aku selepas tu aku terlibat dengan pembinaan KLIA 2. Masa tu pun gaji tak besar, 2,000 lebih je. Naiklah daripada 1,200, 1,500, lepas tu naik ke 2,000 lebih. Dan kemudian from one project to another project. So aku build dia punya skill and knowledge masa tu. Sampai kan aku ada tuliskan, aku pernah menulis satu buku lah tentang site safety supervisor ni. Aku tulis satu buku tapi aku tak letak muka aku. Aku tak mention nama aku dekat dalam buku tu. Tapi alhamdulillah dengan buku tu aku memang adalah simpanan mesej-mesej orang yang membeli buku tu, baca, kemudian lulus peperiksaan site safety supervisor. Alhamdulillah, reward untuk personal lah, untuk diri sendiri. Alhamdulillah buku aku ni sekurang-kurangnya dapat memberi manfaat dan dapat membantu.
aku rasa masa tu aku cakap macam aku nak cepat lagi. Macam mana aku nak lebih daripada orang lain. Macam mana aku nak push diri aku untuk dapat position lebih baik, knowledge yang lebih bagus. Aku ingat lagi masa tu dengan belagaknya, dia bukan belagak yang belagak. Maksudnya dia macam gurau-gurau dengan arwah mak aku. Aku dapat first payslip aku tu dengan PCB, first time kena PCB tu. Aku slide dan cakap arwah mak aku, "Fuh, tengok dia punya potongan berapa." Aku ingat aku nak bergurau. Arwah mak aku tengok, dia diam je. Lepas tu dia menangis. Macam, kenapa menangis? Cakap, apa ni? Macam Apip gurau je kan? Arwah mak cakap, tak, mak menangis sebab mak nak dapat gaji yang macam Apip dapat ni, mak kena kerja lama. Arwah mak aku government servant. So dia kata, mak nak dapat gaji yang Apip dapat ni, mak kena bekerja lama baru dapat gaji macam ni. Aku waktu tu boleh kata muda lagi lah, masih lagi 20-an. So aku dah dapat gaji yang banyak tu. Mula-mula aku rasa banyak, tapi lama-lama aku rasa macam terhad. Gaji tu macam tu je lah, kan, tak ada penambahan lagi. So aku rasa macam aku rasa macam aku nak kena explore lagi, macam mana lagi untuk aku dapat tambah. Tapi aku tak jumpa pada waktu tu. Cuma nak ceritakan, kalau gaji apa yang 5,000 hingga 7,000 sebulan ni, itu waktu aku bekerja sebagai site safety supervisor lah. Masa tu aku ada yellow book. Dalam masa tu aku tengah sambung degree, Bachelor Occupational Safety and Health Management dekat OUM. Aku tengah buat degree, dah semester ke-5 kalau tak salah. Tapi aku stop sebab aku nampak macam aku tengok lah, itu personal pendapat aku peribadi, aku nampak macam supply orang-orang yang memiliki dari sijil diploma, degree sampai ke master ni terlampau banyak, terlampau ramai, tapi industri tak boleh nak offer. Sebab satu-satu industri tu, contoh macam construction ke kilang ke, diorang boleh hire maksimum pun lebih kurang 10 orang je. Jadi yang graduan ni makin lama makin ramai, setiap bulan, setiap tahun ramai yang keluar. So persaingan tu semakin tough lah. Masa tu aku sambung lagi, memang aku tengah continue study. Masa tu aku bekerja dekat satu company GLC ni, yang the last company tu aku rasa paling best sekali lah, sebab gaji basic lebih kurang 5,000, tapi kerja memang heaven gila lah. Kerja tu tak berpeluh sebab memang dah duduk office sangat lah. And then waktu tu lah aku jumpa property. Daripada mula membaca buku, kemudian kawan ajak pergi kursus join hartanah apa semua kan, jadi perunding hartanah. So dari situlah aku cakap macam aku terhook dengan industri hartanah ni pula. So masa tu kerja dah sedap, gaji dah okey, tapi pada aku tak cukup. Aku personally aku rasa tak cukup. So aku cakap dengan bos aku nak resign. Masa tu bos aku cakap macam, saya tahu awak awak ambil property ni kan, tak payahlah berhenti dulu. Awak boleh buat part time bila bercuti ke apa benda, waktu cuti habis kerja apa, buatlah benda tu as a part time side income. Sebab jadi perunding hartanah ni gaji belum tentu. Kalau bekerja gaji dah memang ada setiap bulan, tapi bila jadi perunding hartanah ni tak ada sale, tak ada gaji. Still lah dulu bos aku cakap masa tu. Tapi aku cakap, tuan, itulah saya menolak dengan apa ni, saya sangat menghargai, tapi saya terpaksa menolak juga sebab saya nak fokus dan saya nak cuba cabar diri lah. And yes, kalau ada yang nak komen kata aku merepek ke gila ke apa, memang ramai pun kawan-kawan yang cakap kerja dah elok-elok berhenti buat benda-benda macam yalah aku jadi perunding hartanah ni apa semua kan, benda yang tak guarantee the income tu kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ni masih lagi bertahan, dan mungkin cerita pasal property sebagai jalan cerita aku sebagai perunding hartanah tu aku akan share kat video lain. Tapi untuk brother ni setakat nak dapat gaji 5-7k tu ada banyak. Kena upgrade kita punya skill dan dapatkan CJ tambahan. Ya, kita explore. Kalau tak menjadi, cuba lagi kan, macam tu explore. So korang boleh explore. Dan alhamdulillah aku dah jumpa dalam bidang hartanah ni, aku sangat-sangat jatuh cinta dalam bidang hartanah ni, dan aku maintain
sampai hari ni, dan aku tak rasa untuk aku nak tukar lah, sebab aku nampak yang ini aku lebih selesa dan sesuai dengan aku personally. So itu je lah yang aku dapat share. Kalau ada yang rasa aku ni macam gebang ke, kencing ke, scam ke, itu terpulang. Tapi benda ni realiti yang aku sendiri pernah lalui lah. Okay, so InsyaAllah aku akan buat video-video lain pada masa akan datang. Hari ni aku tak berapa sempat sangat 2-3 minggu ni sebab sibuk dengan urusan kerja. InsyaAllah kita jumpa untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum.